Okey, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua orang yang menonton video ini. Kami merupakan pelajar kejuruteraan mekanikal dari UTP. Nama saya adalah Ruhin. Kawan-kawan saya yang bersama saya pada hari ini adalah Freeman, Lam Itfen, Nicole dan Jay. Tujuan kami berkumpul pada hari ini adalah untuk mengulas dan membincang sebuah dokumentari yang dihasilkan oleh National Geographic. Dokumentari ini dihostkan oleh seorang sejarawan yang terkenal, iaitu Encik William Lindsay. Dokumentari ini berjudul The Great Wall of China, ataupun dalam bahasa Melayu iaitu Tembok Besar China. Okay, fakta-fakta yang kita ingin membincangkan pada hari ini dapat didapati daripada dokumentari yang saya sebutkan tadi. Tembok ini merupakan salah satu identiti negara tamadun ini. Sebelum saya membincangkan lagi mengenai tembok ini, biarlah saya memperkenalkan dan menghuraikan mengenai tamadun Cina. Tamadun ini merupakan antara tamadun yang terawal di dunia. Tamadun ini juga ditubuhkan berhampiran dengan Sungai Kuning di negara China, dan kebanyakan rakyatnya masih berada di tempat tersebut di China. Rakyat dalam tamadun ini juga mengamalkan pelbagai kepercayaan. Antaranya ialah Daoisme, Confucianisme, Buddhism, legalisme dan juga Islam. Tamadun Cina mempunyai banyak pencapaian. Antara pencapaian tamadun ini adalah pencapaian bahasa, kesusastraan, kesenian dan juga seni bina. Tembok Besar China adalah salah satu bukti pencapaian tamadun ini. Tembok ini menunjukkan bahawa tamadun ini mempunyai banyak kehebatan dan dapat mencapai dari segi seni bina. Okey, seterusnya, Raymond, apa pula pendapat anda mengenai tamadun dan tembok Cina yang dibina beratus-ratus tahun dahulu? Okey, terima kasih Rohin. Pendapat saya tentang tembok besar China ni adalah ia terdiri daripada banyak tembok yang dibina oleh pelbagai dinasti pada zaman dahulu. Tembok yang dibina terlebih dahulu menggunakan bahan-bahan yang terdapat berdekatan dengan tempat pembinaan tersebut. Cara pembinaan tembok berbeza mengikut tamadunnya. Terdapat beberapa tembok yang berdiri secara bersendirian dan ada juga tembok yang menyambung antara satu sama lain, membentukkan satu barisan tembok yang panjang. Selain itu, pada 2100 tahun yang lalu, iaitu pada zaman dinasti Han, Emperor Han telah membina tembok yang menyambung jalan sutera iaitu Silk Road kepada bandar China. Tembok tersebut dibina menggunakan batu kerikil dan buluh dan mempunyai 6 lapisan. Tujuan utama ini adalah untuk pertahanan dan perjalanan. Jika berlaku kecemasan, isyarat asap akan dihantar daripada tembok tersebut bagi menyedarkan jeneral tentera. Ini adalah salah satu aspek pertahanan untuk tembok tersebut. Tembok ini juga menjadi satu faktor pembangunan tamadun Cina. Hal ini kerana ia menyambungkan jalan sutera kepada bandar China yang membolehkan peniaga-peniaga luar datang ke China. Hal ini akan membangunkan lagi ekonomi tamadun Cina dan membuka perjalanan kepada peniaga-peniaga luar untuk memasuki bandar China. J, apakah pendapat anda pula mengenai tembok ini? Pendapat saya, semua tembok yang dibina selepas kejatuhan dinasti Han merupakan tembok yang penting kalau dibanding dengan tembok-tembok yang dibina oleh dinasti Han. Tembok Han juga meluas kawasan Dunhuang hingga ke kawasan Jiayuan. Dinasti Ming juga membina istana besar dan tembok besar yang mengelilingi sempadan utara China. Tembok ini dibina dari kawasan Jiayuan sampai pergunungan Himalaya. Pembinaan tembok mengelilingi tanah adalah sesuatu kepercayaan yang masih diikuti sampai hari ini. Tembok-tembok juga dibina oleh petani yang membina rumah di tepi sawah.
Yellow River merupakan tempat utama tembok dibina kerana sungai punca pembangunan taburan Cina. Nicole, apakah pendapat anda tentang tembok ini? Okay. Pada tahun 1549, orang Gaza ingin menjara China tetapi gagal, namun mereka menyerang Beijing dari timur. Orang Gaza telah menduduki Beijing selama 3 hari pada tahun 1550. Oleh itu, Maharaja Ming membina tembok di utara Beijing pada tahun 1550 hingga 1644 yang mempunyai panjang sekurang-kurangnya 1,200 km panjang. Sebanyak 4,500 orang pekerja berusaha untuk membina tembok tersebut. Dan di sepanjang tembok besar China, 60 tanur bata dapat dijumpai di sepanjang tembok. Satu tanur bata mampu membakar sebanyak 5,000 batu bata dan dalam sebulan 300,000 batu bata dapat dihasilkan. Bata-bata akan diangkut oleh manusia atau kambing ke atas gunung untuk memulakan pembinaan tembok besar China. Peranaan feng shui juga memainkan peranan yang signifikan dalam lokasi pembinaan tembok tersebut. Pada tahun 1644, pembinaan tembok pun disiapkan dan China mengumumkan bahawa tembok tersebut adalah sepanjang 8,850 km pada tahun 2009. Saudari Lam, adakah anda ingin menambahkan apa-apa? Ya, saya ingin menambahkan info tentang tembok besar China, iaitu pada tahun 1644, pihak pemberontak berjaya menawankan Beijing dan mereka juga ingin menyerang Shan Han Guan, iaitu kubu yang paling kuat di dalam dinasti Ming. Pada masa yang sama, Shan Han Guan juga diserang dari pihak Manchu. Panglima yang bertugas pada masa itu, iaitu Wu Shangguai, sedar bahawa mereka tidak akan memenangi pertempuran itu. Oleh itu, beliau membuat tawaran kepada pihak Manchu untuk bertentangan pihak pemberontak tersebut. Tawaran tersebut membenarkan pintu gerbang dibuka 80,000 tentera Manchu memasuki China dan membina dinasti baru, iaitu dinasti Qing. Selepas itu, tembok besar China tidak lagi digunakan sebagai pertahanan, berbeza dengan sekarang yang digunakan sebagai pusat tarikan pelancong. Itu sahaja. Terima kasih, Nam. Itu saja daripada kami sebagai pelajar-pelajar Mechanical Engineering untuk mata pelajaran di TAS. Terima kasih.